Salam sejahtera kepada semua dan salam PKP kepada anda semua. Okey, saya adalah host anda, MC Binod Kumar. Okey, hari ini kita telah masuk kepada episod ketiga bagi Converse with Visai Studio. Saksikan minggu-minggu yang lepas, kita telah sempurnakan episod pertama dan episod kedua, di mana episod pertama kita memulakan Converse with Visai Studio live talk show kita dengan artis Malaysia termasyhur Rabbit Mac, dan episod kedua kita mengadakan tetamu khas Encik Azmi Hussein, seorang artis caricature dan juga komik. Okey. Kedua-dua mereka adalah artis, tapi kejaya artis tu memang berlainan. Bagi yang telah lepas peluang untuk saksikan episod pertama dan episod kedua live talk show ini, anda boleh saksikan ia di page Facebook Visai Studio kita, ataupun anda boleh saksikan episod-episod ini di YouTube channel Visai Studio selepas selesai show pada hari ini. Ya, episod pertama dan episod kedua kita telah pun uploadkan kedua-dua episod di YouTube channel Visai Studio. Okey, dan juga jangan lupa untuk like, follow kami di Facebook page, Instagram kami, dan juga subscribe kepada YouTube channel Visai Studio. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Untuk episod ketiga kita, guest of the day kita adalah seorang yang saya kagumi dengan kejayaan beliau dan juga sikap rendah diri beliau. Seperti mana yang anda tahu dalam episod pertama dan episod kedua, selalunya kita akan mulakan dengan satu cerita pendek. Okey, so di mana saya bertemu dengan tetamu kita yang kita akan invite sebentar lagi. Pada mulanya saya bertemu dengan beliau ni, rasa-rasanya 2005-2006. Okey. Beliau sedang melanjutkan pelajaran beliau di Universiti Sains Malaysia. Beliau sedang melanjutkan sarjana muda dalam bidang pengurusan perniagaan. Tetapi hasrat beliau untuk ceburi dalam bidang politik bermula sebelum itu. Apabila saya bertemu dengan beliau, saya dapat tahu dan saya dapat lihat beliau mempunyai kemampuan untuk jadi seorang leader yang berkaliber. Dan juga saya bertuah untuk dapat saksikan journey of life beliau. Ya, saya dapat saksikan perjalanan kejayaan beliau ini dari permulaannya. Beliau telah mula untuk mengambil langkah-langkah strategi beliau untuk hasrat beliau menjadi seorang ahli politik pada semasa itu. Dan bila semasa beliau berada di USM. Tetapi perjalanan ini dan cabaran-cabaran yang beliau lalui adalah amat sukar kerana beliau perlu mula dari tahap yang paling asas dan bawah. Juga beliau tidak tahu sesiapa pun di bidang ini pada mulanya. Beliau seorang yang fast learner dan dapat menyediakan diri beliau dengan ilmu di bidang ini dengan pantas, dan juga beliau tidak senang putus asa. Walaupun ramai daripada yang rapat dengan beliau dan juga ramai daripada yang berada dengan beliau pada awalnya mengatakan benda ini impossible untuk dikecapi, tapi beliau telah pun menghancurkan semua pandangan-pandangan negatif yang diterima oleh beliau. Walaupun beliau sekarang satu tahap yang boleh dikatakan berjaya, tetapi beliau sendiri mengatakan ini hanyalah langkah pertama yang telah beliau kecapi dan ada lagi beribu-ribu langkah untuk beliau melalui. Juga dari hari pertama sehingga hari kini, beliau selalu tidak lupa untuk berkhidmat kepada rakyat dan beliau sendiri akan turun padang setiap kali bila perlu.
tidak boleh lupa juga dengan sikap rendah diri beliau, di mana hingga kini juga beliau berkomunikasi dengan saya seperti mana beliau berbual dengan saya pada pertemuan pertama. Tanpa melengahkan masa lagi, Converse with Visai Studio ingin menjemput YB A. Kumaresan. Hi YB, how are you? Hello, how are you? Hai, selamat malam Saudara Vinod Kumar. Sehat ya? Okay YB. So bagaimana MCO dan bagaimana kehidupan normal baru pada YB pada masa sekarang? That's satu soalan yang bagus. Terlebih dahulu saya mengucapkan saya salam sejahtera, salam malam dan selamat malam kepada semua kawan-kawan yang menonton live ni bersama-sama dengan saya dan juga host kita Saudara Vinod Kumar. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Visay Studio kerana telah memberi saya peluang untuk berkongsi tentang pengalaman dalam segi politik dan juga saya sebagai wakil rakyat untuk kawasan Batu Uban ni. Maka saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan yang akan menyambut Hari Raya. Hari ini adalah Eve Raya. Walaupun tahun ini adalah sambutan kita ni berbeza dengan cara normal baru. Kita faham kita bersama-sama untuk melawan pandemik COVID-19 ini. Maka perlulah walaupun kita menyambut dengan satu suasana yang sederhana, tapi saya pasti bahawa sambutan Hari Raya pada tahun ini adalah sesuatu yang istimewa. Dan saya mengambil kesempatan ini ingin memberi sedikit nasihat kepada rakan-rakan supaya sentiasa mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh KKN dan juga kerajaan supaya kita sentiasa mematuhi jarak sosial, social distance dan juga menjaga kesihatan diri kita, sentiasa membasuh tangan dan juga kebersihan ini bukan saja untuk diri kita tetapi untuk keluarga tercinta kita. Maka saya memohon dan juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan kita yang akan menyambut Hari Raya. Kita akan masuk kepada soalan pertama bagi Converse with Visay Studio rancangan hari ini. Okay, we will start with the journey of Mr. A. Kumaresan kepada YB A. Kumaresan, sebab saya kenal YB bila kita bersalam dengan berkata bro. Lepas tu masih bro lagi juga. YB dah naik sikit, masih bro lagi. So macam mana pun saya kena follow protokol, so kena panggil YB. Okay, so boleh YB ceritakan kepada kita the journey of life Mr. A. Kumaresan kepada YB A. Kumaresan. Terima kasih Saudara Vinod Kumar. Tapi sebelum tu saya ingin memohon kepada saudara supaya boleh sentiasa boleh panggil saya dengan nama Kumar. Ramai yang kenal saya sebagai Kumar sebelum saya menjadi YB dan sebagainya. Kerana YB ni adalah hanya satu gelaran saja. Tapi saya lebih suka kalau rakan-rakan dapat panggil saya dengan nama Kumar. Tadi saudara Vinod telah memberi sedikit latar belakang bagaimana kita berkenalan sebelum ini. Memang lama saya dah kenal dengan saudara Vinod. Saya ingat lebih daripada 15 tahun ketika saya mula-mula berada di USM tahun 2008, ketika itu saya masuk telah dipilih untuk melanjutkan pelajaran ke USM dalam bahagian sarjana muda pengurusan. Maka di situ saya telah berjumpa pada satu hari kita berjumpa, telah berkenalan dengan saudara Vinod
seperti yang Saudara Vinod ceritakan sebentar tadi, dalam satu program, saya masih ingat itu adalah program melibatkan golongan belia kaum India, kerana ketika itu Saudara Vinod amat aktif dalam NGO, sebuah NGO di mana beliau dengan rakan-rakan beliau selalu memberi motivasi ataupun kata-kata semangat kepada belia-belia India ni, terutamanya kepada student yang baru datang ataupun yang baru melanjutkan pelajaran ke USM. Maka saya berterima kasih kerana dapat bertemu dengan seorang sahabat yang baik. Dari dulu saya kenal sampai sekarang, orang yang masih sama juga, dan juga kita juga sering berjumpa antara satu sama lain. Maka itulah penting sebagai insan, kita perlu mengekalkan silaturahim itu sampai bila-bila. Tidak kira walaupun kita pergi ke tahap yang mana, tetapi hubungan kawan itu perlu dikekalkan. Dan perjalanan saya sebagai tahap ini sebagai ahli politik, minat saya memang dari dulu. Sejak saya di bangku sekolah, maka saya sangat minat. Minat ini tertimbul kerana ibu saya. Kerana ibu saya dia suka membeli surat khabar. So masa dulu orang kata kalau nak pandai dalam bahasa Melayu, dalam penulisan, perlulah sentiasa membaca surat-surat khabar, kerana dia punya kosakata dan juga peribahasa dan sebagainya amat baik pada satu ketika dulu, di mana media cetakan ini memainkan satu peranan yang penting. Jadi apabila saya sering membaca surat khabar dan juga mengikuti landscape politik negara, peristiwa politik negara, dan juga mengambil kira semua faktor-faktor dan juga dari segi pendidikan, ekonomi dan sebagainya, maka saya sentiasa mengikuti semua maklumat-maklumat berita tersebut. Maka minat saya ingin membawa satu perubahan, kerana kita tahu tanpa kita mempunyai satu platform, maka untuk membuat perubahan itu adalah amat sukar. Kerana walaupun ada pendapat-pendapat yang bagi tahu memang benar, kita boleh juga berbuat, kerana saya datang ke politik ini adalah untuk berbakti, kerana saya selalu teringat kata-kata, saya pernah baca buku Mahatma Gandhi, dia beritahu be the change that you want to see in the world. Kalau kita ingin mencapai ataupun melihat pembaruan, maka kita perlulah menjadikan diri kita sebagai salah seorang untuk membawa pembaruan tersebut. Maka ini telah sedikit sebanyak telah membawa saya untuk minat saya, telah memberi minat saya untuk masuk ke politik. Dan selepas saya tamat belajar di sekolah menengah atas, saya telah melanjutkan pelajaran di USM. Dan ketika di USM juga saya sering menulis pendapat saya. Saya sering memberi pendapat saya. Di USM kita ada satu journal ataupun bulletin campus, dikenal sebagai bulletin campus, yang akan dikeluarkan oleh pihak universiti setiap minggu pada ketika itu. Setiap minggu dia ada bulletin campus, perkara yang berlaku di kampus, dan ada juga kolom di mana kita boleh memberi pendapat dan juga kongsi tentang isu-isu semasa dan sebagainya. Maka saya start menulis dengan di dalam kolom bulletin campus tersebut dengan menggunakan nama samaran saya sebagai AK. So banyak isu-isu yang saya tulis dan juga ada isu yang diterbitkan hampir setiap minggu. Maka dari situ selepas itu ketika saya mendapat cuti sem break, cuti semester, saya asalnya daripada Batu Gajah. Ini saya bermula daripada sebuah bandar kecil yang dikenali sebagai Batu Gajah,
yang terletak di Perak, di Perak. Dan di situ apabila saya balik kampung ketika cuti semester, saya pergi bantu secara sukarelawan dengan beliau merupakan adun untuk kawasan saya ketika itu, iaitu YB V. Sivakumar daripada DAP. Maka saya pergi berjumpa dengan beliau dan juga menjadi sebagai setiausaha akbar beliau secara sukarelawan. Kerana dia tahu saya suka menulis, maka dia juga bagi saya tanggungjawab sebagai setiausaha akbar. Maka setiap hari saya akan menulis tentang isu-isu ataupun perkara-perkara yang perlu beliau bangkitkan. Dan itulah selalu semasa saya mendapat peluang, saya balik cuti semester tu, maka saya akan bekerja secara bukan bekerja, sebagai saya akan volunteer, it's a volunteer basis. Saya tidak dibayar gaji, secara volunteer basis membantu beliau. Dan dari situ saya mendapat banyak pengalaman. Saya merasai sendiri bagaimana tugasan ataupun tanggungjawab seorang yang berhormat. Selalunya kita selalu tengok di TV ataupun kita selalu tengok yang berhormat dari satu sudut yang jauh. Dan apabila saya sendiri berdekatan dengan yang berhormat ini, maka saya tahu tugasan yang berhormat ini bukanlah satu perkara yang senang, kerana kita keluar, beliau memang rajin keluar rumah awal pagi, balik ke malam. Kadang-kadang saya pun terfikir juga, adakah YB ni dia tidak ada family ke, atau dia tidak spend time bersama dengan family dan sebagainya. Tetapi itu adalah satu pengalaman yang cukup bagus, kerana sedikit sebanyak selepas tu saya menghadapi satu perasaan sangat apa dikatakan menghormati yang berhormat ni, kerana kita tahu kerja-kerja yang berhormat ini bukanlah senang. Dan selepas di universiti, maka pada last year, third year, kami perlu membuat praktikal, dan setiap rakan-rakan saya sudah start memohon, mereka memohon untuk buat praktikal di syarikat-syarikat multinasional, di syarikat-syarikat industri dan sebagainya. Dan saya rasa ketika itu kerana politik adalah minat saya, maka kenapa saya tidak mencuba untuk bekerja ataupun volunteer myself untuk menjadi intern kepada seorang ahli politik di Penang. Dan pada ketika itulah saya berkenalan dengan YB Sim, YB Sim Serzin. Kini beliau adalah ahli parlimen Bayan Baru. Sebenarnya saya berjumpa dengan beliau dalam satu program, kerana dulu ketika tahun 2008 selepas pemerintahan baru di Pulau Pinang, kerajaan Pakatan Rakyat ketika itu mengambil alih, maka ada banyak forum-forum yang dianjurkan, hampir setiap minggu ada forum. Ada juga program-program diskusi seperti ini, bicara seperti ini yang dianjurkan oleh parti-parti politik. Dan saya tengok satu poster ketika itu, dan saya tengok ada satu program, saya masih ingat lagi, tajuk dia adalah Zaman Anak Muda Gila. Ini adalah satu tajuk yang sangat berbeza, dan panel dia adalah saudara Azmi Hashim. Saudara Azmi Hashim adalah salah satu seorang senior politician dari Parti Keadilan Rakyat, dan juga beliau juga adalah kini merupakan penulis lirik untuk lagu. Maka beliau pandai bersajar dan juga menulis lagu. Dan saya mengambil bahagian dalam program tersebut yang diadakan di Kompleks Masyarakat Penyayang. Dalam tu ramai panelis yang datang, ahli-ahli politik, mereka daripada Angkatan Muda Keadilan dan sebagainya. Maka mereka berbincang tentang politik dan juga tentang hala tuju kerajaan negeri, kerana ketika itu baru Pakatan Rakyat
menjadi kerajaan, maka ini adalah satu peristiwa sejarah. Dan dalam program tersebut saya seorang saja yang anak muda ketika itu, orang India. Saya seorang saja ketika itu, dan ramai yang hadir, tapi dalam tu mereka ada buat section soal jawab, dan saya mengambil bahagian. Saya naik ke pentas. Itu adalah pengalaman pertama saya di pentas, dan ketika tu masa saya nak pegang mic memang nervous, tetapi saya tak pasti bagaimana ketika itu apakah faktor yang menyebabkan saya naik ke pentas pada ketika itu. Itu adalah my first experience. Saya naik ke pentas dan pegang mic dan juga memberi pandangan saya tentang politik dan sebagainya. Dan semua orang terkejut. Siapalah budak India ni yang tiba-tiba ada naik ke pentas, dan selepas saya memberi pandangan dan selepas program itu habis dan sebagainya, rakan-rakan daripada Angkatan Muda Keadilan datang berjumpa dengan saya. Dia kata, oh you dari mana? Saya kata saya dari USM. Lepas tu dia kata, you minat politik ke? Saya kata ya, saya memang minat politik. Dan ketika itulah saya berkenal dengan YB Sim Suzin, kerana beliau hadir sebagai salah seorang panelis. Dan beliau memberi saya name card dia. Dia memberi name card dia, maka saya simpan. Maka saya berbalik kepada cerita bahawa kita perlu membuat intern di USM, kita perlu membuat intern. Maka ketika itu saya mengambil, membuka semula name card yang diberikan oleh YB Sim pada ketika itu, dan saya menghubungi beliau dan saya memberitahu tentang keinginan saya untuk membuat praktikal bersama-sama dengan beliau. Pada mulanya beliau terkejut kerana dia kata, betul ke you nak buat praktikal dengan saya, kerana you adalah daripada Universiti Sains Malaysia dan kita ada ketika tu ada undang-undang AUKU yang mana, dan juga ada persepsi di mana pembangkang dan juga kerajaan pemerintah yang berlainan. Maka saya kata biar saya mencuba. Saya berjumpa dengan dekan saya ketika itu di USM, dan saya memberitahu keinginan saya untuk membuat praktikal dengan seorang ahli politik. Kerana ada related juga antara kos yang saya buat management, pengurusan. Maka saya juga ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang pengurusan dari segi politik dan sebagainya. Maka di situlah saya memulakan my journey, political journey. Saya bermula tahun 2010, Mei 2010. Saya masih ingat lagi 10 Mei 2010. Kerana tarikh-tarikh penting seperti ini adalah perlu selalu kita mengingati, kerana tarikh penting inilah yang telah mengubah mengubah saya menjadi salah seorang ahli politik pada ketika ini. Dan saya mula sebagai intern selama 3 bulan, dan selepas tu YB Sim dia bertanya dengan saya. Dia kata, adakah you nak continue bekerja dengan saya sebagai pembantu KAS PA? Dan saya kata memang itu adalah minat saya. Politik adalah minat saya. Tapi walaupun kerana kerja politik, memang tahulah kita tidak dapat mendapat bayaran yang tinggi. Maka beliau memberitahu saya bahawa saya tidak dapat membayar dengan allowance yang tinggi, tetapi kalau awak berminat, saya boleh cuba untuk membantu. Maka saya memberitahu kepada beliau bahawa saya tidak kisah tentang gaji ataupun allowance dan sebagainya, asalkan saya mempunyai sedikit wang untuk saya menyara diri saya sendiri dan juga dapat membantu keluarga, maka saya rasa itu tidak langsung menjadi penghalang kepada saya. Dan saya start bekerja dengan beliau. Saya berbincang dengan family member saya, dengan keluarga saya. Walaupun ada family mereka rasa, pasal apa you nak masuk politik? Ya, you dah belajar tinggi, you dah belajar, you dah graduate, dah dapat ijazah, kerana semestinya semua nak pergi
mencuba pekerjaan di tempat-tempat lain di mana you dapat gaji yang tinggi dan sebagainya. Tapi saya beritahu ini adalah minat saya dan minat saya terhadap politik dan memang saya datang ke sini untuk berbakti. Maka kalau saya nak berbakti kepada rakyat, saya perlu mempunyai satu platform untuk saya bekerja ataupun membantu rakyat di bawah ni. Maka saya memulakan kerjaya saya sebagai pembantu KAS kepada YB SIM Serzin dan dalam perjalanan saya juga telah membuat satu task force for the stateless people. Task force, saya mewujudkan satu task force untuk membantu mereka-mereka yang tidak mempunyai dokumen diri seperti IC, CJ lahir dan sebagainya. Kerana saya lihat ramai yang ketika itu mempunyai masalah. Masalah dari segi mereka tidak tahu di mana ingin memohon, bagaimana caranya, kerana ini semua adalah kes-kes lewat daftar kelahiran. Kerana saya pernah ketika saya bekerja di SIM, saya pernah berjumpa dengan seorang anak kecil yang berumur 9 tahun. Saya tanya dia tak ke sekolah. Maka saya tanya kepada ibu bapa dia kenapa dia tak pergi belajar dan sebagainya. Maka ibu bapa dia kata mereka menghadapi masalah kerana tidak mendaftarkan perkahwinan mereka, maka mereka juga tidak dapat mengambil CJ kelahiran untuk anak mereka. Dan mereka juga telah terlepas begitu saja. Maka ini sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada diri saya. Maka saya fikir kerana mereka tidak berpelajaran tinggi, mereka tidak tahu di mana caranya untuk membantu, untuk membuat pendaftaran ini. Kerana proses dia adalah proses yang panjang. Kita sekiranya kita ingin membuat pendaftaran kelahiran dan sebagainya, ada banyak form yang perlu kita isi dan sebagainya. Maka saya start dengan task force kerakyatan ini dengan bantuan YB SIM. Dan banyak program yang telah kita buat, ramai yang telah juga kita berjaya bantu. Ada yang kita berjaya, kita cuba membantu, tetapi ada yang ada kes yang tidak berjaya juga kerana mereka tidak dapat memberi dokumen-dokumen yang sepatutnya. Tetapi ketika itu begitulah perjalanan politik saya. Dan selepas itu setelah melihat prestasi saya sebagai PA dan juga dan komitmen saya, maka Parti Keadilan Rakyat telah mencalonkan saya sebagai calon ahli majlis mewakili golongan anak muda, Angkatan Muda Keadilan. Maka saya telah menjadi ahli majlis selama 4,5 tahun. Setelah menjadi ahli majlis selama 4,5 tahun, sehinggalah saya dicalonkan menjadi calon untuk pilihan raya yang ke-14 dan telah menang dan sebagainya. Maka itulah perjalanan saya dalam politik ni. Okey, YB, terima kasih untuk memberi jelasan yang memang terinspirasi. Jika anda ada semangat dalam sesuatu bidang, ingin berjaya dalam bidang itu, perlulah berkorban sedikit ya. Seperti mana YB mengambil langkah-langkah yang sepatutnya perlu ambil. Sekarang kita pergi ke soalan kedua. Okey, soalan dia, pengalaman ataupun perasaan apabila diumumkan keputusan undian kemenangan YB di Adun Batu Uban. Ini malam pengumuman kemenangan di bilik gerakan Bayan Baru, cabang Bayan Baru. Yes, I think you also there, right? Yes, I also was there. Tapi bukan di dalam, tapi saya sedang tunggu di luar untuk greet YB pada masa tu. Ya. Okay, ni pada tahun 2018
malam Ya. pengumuman, di mana satu malam yang sangat panjang. Saya rasa dalam ketika ni, gambar ni dalam 3 atau 4 pagi kalau tak silap saya. Kerana lama kita menunggu pengumuman keputusan oleh SPR ketika itu. Saya rasa pengalaman ataupun perasaan saya, satu pengalaman yang baru sudah tentu kerana saya adalah first term wakil rakyat, dan ketika itu saya bertanding 5 penjuru untuk kawasan Batu Uban. Ada pertandingan 5 penjuru, maka sudah pasti perasaan itu ada juga sedikit gusar dan sebagainya, kerana kalau you tengok calon-calonnya semuanya hebat-hebat, daripada parti-parti politik, parti politik yang baru dan sebagainya. Maka saya lihat diri saya sebagai calon yang giant dan sebagainya. Dan tetapi saya mempunyai confident, kerana kita mempunyai kita bertanding atas logo keadilan, kerana keadilan itu sendiri mempunyai satu imej yang baik, dengan bantuan rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, maka dan juga track record kerajaan negeri Pulau Pinang ketika itu, maka saya mempunyai confident bahawa kita akan mencapai kemenangan. Dan saya pada malam itu saya diumumkan menang dengan majoriti undi sebanyak 17,000. Jumlah pengundi ada 32,000 di kawasan saya. Saya dapat 21,000, 21,079, something like that, dan dengan majoriti 17,000. Sudah pasti kemenangan ini bukan sahaja adalah usaha saya sendiri saja, kerana pada ketika itu semua orang mempunyai satu keinginan untuk menukar kerajaan persekutuan, di peringkat persekutuan, dan ketika itu imej Pakatan Harapan juga adalah sangat-sangat bagus. Maka ini semua adalah menjadi salah satu penyumbang untuk kemenangan saya di DUN Batu Uban. Dan sudah tentu juga saya perlu mengucapkan terima kasih juga kepada bekas ADUN Batu Uban, iaitu Dr. T. Jayabalan, kerana servis beliau kepada rakyat pada ketika itu. Apabila saya diangkat untuk menjadi calon, maka saya juga mendapat impaknya. Maka ini adalah satu teamwork, dan sudah tentu juga kemenangan ini bukan kemenangan untuk diri saya sendiri, juga kepada tim saya, kepada campaign manager saya, saudara Chia Peng Nguan, yang banyak membantu saya ketika itu. Saya kenal beliau lama dalam politik. Beliau adalah boleh dikatakan senior politician. Maka saya melantik beliau menjadi campaign manager kerana saya tahu tentang kehebatan dia, kehebatan Chia Peng Nguan, dan juga tim-tim kami, sukarelawan ramai yang datang membantu saya ketika itu. Ada yang saya tak kenal, dan ada yang memberi sumbangan tenaga, ramai yang memberi sumbangan kewangan juga, kerana first time bila saya masuk bertanding, sudah tentu saya ada masalah kewangan, kerana saya bukan berasal background daripada keluarga yang kaya, ataupun saya mempunyai satu kerjaya di mana saya mempunyai simpanan dan sebagainya. Memang it's a tough for me. But ketika tu ramai kawan-kawan yang datang, ramai volunteer, sukarelawan, penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan sebagainya, yang memberi kita kata-kata semangat pada ketika itu, memberi sumbangan kewangan, sumbangan tenaga dan sebagainya. Maka ini semua adalah result keputusan kemenangan kita di kawasan Batu Uban. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi sokongan
kepada Pakatan Harapan, kepada keadilan dan juga kepada diri saya sebagai diangkat sebagai adun bertuban. Walaupun saya sudah biasa dengan kerja-kerja grassroots, kerana ketika saya di PA pun saya banyak membuat kerja-kerja grassroots, maka saya tahu sedikit sebanyak tentang kerja-kerja ataupun tugasan saya sebagai adun, kerana ketika saya menjadi ahli majlis itu banyak membantu saya, banyak memberi pengalaman kepada saya. Ahli majlis adalah satu platform yang bagus untuk kita pergi ke peringkat seterusnya. Kerana ketika saya menjadi ahli majlis, banyak perkara yang kita buat dasar di peringkat PBT, di peringkat kerajaan tempatan, dan itu memberi saya sedikit banyak pengalaman kepada diri saya. Dan saya juga mengucapkan sudah tentu tidak lupa keluarga saya yang sentiasa memberi sokongan kepada saya, kerana sokongan daripada keluarga itu adalah amat-amat penting. Kalau kita ingin berjaya dalam kehidupan, maka kita perlulah mendapatkan restu daripada keluarga, terlebih dahulu restu daripada ibu bapa, kerana ini akan memberi positif energi kepada diri kita. Pada masa tu bila pengumuman dibuat, kita di luar pun rasa mixed feeling, tak tahu nak kata happy, tak nak kata macam mana feeling dia kan. Okay, YB, kalau dengan keizinan YB, boleh saya tanya umur YB berapa? Ini soalan cepu mas. Habislah pecah rahsia. I'm this year I'm going to be 33. Akan masuk 33 pada bulan September nanti. I'm born in 1987. 1987. Okay. So boleh dikatakan YB ni adalah adun yang paling muda di Penang. Ya, kita ada dua orang adun. Seorang lagi adalah sahabat saya, saudara Daniel Gui, adun Pengkalan Kota. Kami same age, sama umur, tapi dari segi bulan saya lebih muda daripada dia. Beliau bulan Mac atau Mei, saya bulan September, maka kalau dari segi bulan maka saya lebih muda lah. Tapi pada PRU yang lepas kita ada ramai juga ahli-ahli Dewan Undangan yang muda, yang juga first term adun. Ada sebab kenapa saya tanya umur YB tadi, kerana ramai ada peranan bahawa kalau nak berjaya dalam politik dia kena ambil masa, ada yang kata kena berumur sedikit, tapi kalau ada jiwa yang berjitu dan juga berhasrat untuk berjaya dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya, boleh berjaya dan perlu do the work in the right way. I think bila we talk about politik, kita ramai ada persepsi negatif di kalangan orang dewasa dan juga orang muda juga. Dulu masa saya beritahu kawan-kawan saya nak join politik, dia bagi tahu, you ni gila kan? You nak masuk politik ni adalah they say suicide, tempat suicide. I don't know why they say that. Dan dia kata politik ni adalah kotor. Tapi saya berpendapat seperti ini. Kalau kita rasakan politik itu adalah sesuatu yang jijik, sesuatu yang kotor, maka perkara itu akan berterusan sampai bila-bila. Kalau kita tidak mengambil inisiatif, kita tidak mengambil risiko untuk melibatkan diri dalam politik, untuk membersihkan apa yang dikatakan kotor, jijik dan sebagainya, maka itu adalah terletak dalam diri kita. Sebab itu kita memerlukan ramai golongan-golongan muda, belia ni untuk mencuburi dalam bidang politik ni. Kerana apabila kita ada ramai golongan belia ni,
kita punya pemikiran yang berlainan. Kita juga boleh memberi input-input yang boleh memberi kesan terus kepada golongan-golongan belia ni, mengubah landscape politik itu sendiri, mengubah tata cara perjalanan politik itu sendiri. Maka ini semua adalah amat penting. Kerana sebab tu dari awal saya bagi tahu, be the change that you want to see. Kita kalau you nak tengok perubahan, maka kita perlulah mengambil risiko dan juga pergi ke hadapan untuk membuat sesuatu. Kalau kita saja duduk, kita berbincang, tetapi tidak mengambil apa-apa langkah-langkah untuk membuat perubahan, maka tidak ada gunanya. Sebab itu banyak kali saya dan juga Parti Keadilan sendiri, kita banyak memberi pendedahan kepada anak-anak muda ni. Ada banyak khusus school for politician, young politician. Saya salah seorang produk daripada school for young politician, di mana kita di situ kita belajar tentang pengurusan politik dan juga bagaimana politik di negara-negara maju. Kerana politik di negara-negara maju itu adalah totally different. Mereka banyak bercakap tentang isu-isu yang terus memberi kesan kepada kehidupan seharian mereka. They talk about job, tentang job security, tentang alam sekitar dan sebagainya. Dan sebab itu politik adalah salah satu bidang yang perlu juga diberi pengkhususan. Kita selalu berbincang, tetapi di Malaysia ini pendidikan politik itu adalah masih kurang. Sebab itu bila kita masuk ataupun menjadi calon dan sebagainya, kita perlu tahu tujuan kita berada di sini, dan apakah matlamat kita ada di sini. Kalau kita lari daripada tujuan asal kita ataupun daripada matlamat asal kita, maka akan kita lihat berbagai fenomena baru-baru ni. Kita lihat pengkhianatan yang berlaku tentang ahli-ahli parlimen yang melompat, adun yang melompat dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini sepatutnya tidak harus berlaku. Tetapi saya ada keyakinan perkara-perkara ini dapat diubah. It's a long way for Malaysian politics, but tapi kita dapat berubah sekiranya ramai anak-anak muda ini mula bergiat dalam politik ini, untuk membawa pembaruan, bukan saja dalam politik landscape negara, tetapi juga dalam politik dalam parti itu sendiri. So kita memerlukan satu perubahan yang dinamik dan juga holistik. Memang benar apa yang Wabi kata. So untuk ambil inspirasi bagi anak-anak muda kita, sekarang the next question memang boleh diambil inspirasi, iaitu what is the daily thing that you do? Like, nak kata apakah kehidupan seharian YBA Comparison? One day, kalau saya jadi YB Comparison for one day, apa yang saya akan buat? So YB katakan. Kehidupan. Of course, you kena selalu jawab telefon. Telefon non-stop akan ring. Alam saya adalah panggilan telefon. Pagi-pagi saya akan terima panggilan dah. Maka itu adalah alam saya. Kehidupan seharian kita, saya sudah berkahwin, juga mempunyai anak. Maka saya juga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga saya. Maka kita perlulah membahagi urusan public service dan juga keluarga. Walaupun saya jarang juga berada di rumah, tetapi bantuan
daripada isteri itu adalah amat-amat penting. Sebab itu kalau kita nak, sebab itu dari awal saya bagi tahu kalau kita nak menjadi seorang politician yang bagus ataupun yang ini, maka kita perlu sokongan daripada family kita itu sendiri. Kerana kehidupan politician ini adalah sangat-sangat berbeza. Sometimes we are working on Sunday, on off day. Kita tak ada off day. Usually we don't have any off day unless we take our own off day dan sebagainya. Kita tidak mempunyai cuti tahunan, kita tidak mempunyai cuti hari minggu dan sebagainya. Tetapi tanggungjawab kita kepada masyarakat itu meletakkan saya lihat ini bukan satu bebanan kepada saya. Walaupun yes, we need to sacrifice few things in our life. Ada perkara-perkara yang perlu kita sacrifice juga. Tetapi itu bukanlah menjadi halangan kepada kita, kerana niat kita itu adalah kita datang ke sini untuk kita bekerja untuk rakyat, adalah untuk kita membantu rakyat, dan adalah untuk kita membawa satu change kepada mereka yang telah mengundi kita. Maka kehidupan normal saya adalah normal, maka tidak ada apa-apa yang istimewa bagi saya. Tetapi saya juga meluangkan masa bersama-sama dengan kawan-kawan juga. Sometimes we go for futsal, bermain futsal bersama dengan staff saya, bersama dengan kawan-kawan yang lain, dan juga bersosial dengan kawan-kawan. Kita pergi makan bersama, kita berborak, chit-chat dan sebagainya. Itu adalah kehidupan seorang ahli politik. So kita dah tahu sekarang what is the normal life of kalau nak jadi YB untuk satu hari. Okay, YB, kita dah cakap banyak benda yang serious. So we go to a bit of an entertainment. Okay, semacam mana YB bagi tahu tadi, saya tahu YB ni seorang yang giat bersukan. So can we know talent ataupun hobi YB yang kita yang lain kita tidak tahu? Special talent tak adalah. No special talent on me. Tapi saya suka muzik. I like music. Dan tapi dulu saya ada keinginan untuk belajar keyboard, piano dan sebagainya, tapi tak ada rezeki, so tak ada rezeki. Dan saya juga suka bersukan. I like football. Saya pernah menjadi pemain mewakili sekolah. Kita menang peringkat daerah sekolah dan sebagainya. Sampai hari ini saya bermain bola bersama dengan kawan-kawan, kita bersantai. Dan saya juga adalah atlet jarak jauh. Saya mengambil bahagian dalam jalan kaki 10,000 km, 10,000 meter, dan juga larian 10 km dan sebagainya. Tapi sekarang sudah berkurang lah. Maka saya perlulah start balik. And I like hiking also. Dulu saya selalu pergi hiking di kawasan Bukit Jabur. Itu my favorite place. Tapi sekarang tak ada, susah nak dapat kawan hiking lah. Maybe lepas MCO ramai yang akan mula untuk bergiat untuk bersukan. You can go together, hikers. Yes. Okay YB, next kita akan pergi kepada soalan yang terakhir pada rancangan ini. So, saya tahu yang YB telah dari hari permulaan MCO, from the first day of MCO start hingga ke hari ini, bantuan kepada rakyat sedang diberi daripada pegawai-pegawai serantau YB dan juga daripada Pusat Hikmat Adun YB. So
Boleh YB beritahu apa-apa bantuan yang telah diberi dan juga sehingga kini dan sampai sekarang, bantuan-bantuan yang telah diberi daripada YB Commercial dan juga daripada State Pulau Pinang sekali. Bantuan, I start with maybe with the state. Kerajaan negeri telah mengumumkan dua package bantuan rakyat. Package pertama diumumkan sebanyak 75 juta, di mana dalam package tersebut dia merangkumi bantuan untuk golongan-golongan yang terjejas, kepada penjaja, nelayan, taska pusat jagaan, pemandu teksi, mereka-mereka yang berada dalam industri pelancongan, perhotelan dan sebagainya, dan juga mereka yang membuat perniagaan secara kecil, SME. Dan package kedua yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri adalah sebanyak bantuan sebanyak 76 juta. So total together 151 million, 151 juta package bantuan yang telah diumumkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Selain itu, Kerajaan Negeri juga seperti yang saya sebut melalui skim PK PKS untuk peniaga kecil dan sederhana, di mana mereka telah memberi pinjaman tanpa interest maksimum sehingga 50,000 dan juga 100,000. Maka ini adalah di bawah PDC. Selain itu, kepada penjaja-penjaja kecil-kecilan, mereka yang berniaga di Astaka mungkin mendapat one off 500, dan juga banyak feedback yang kita terima, peniaga-peniaga di tepi jalan yang mempunyai tagging. Maka dalam package rangsangan yang kedua, Kerajaan Negeri telah mengambil kira, maka telah juga memberi bantuan, mengumumkan untuk memberi bantuan juga kepada mereka-mereka yang berniaga di tepi jalan yang mempunyai tagging yang telah diiktiraf oleh PBT, MPBP dan MPSP. Dan saya rasa itu adalah dari segi Kerajaan Negeri. Dan hari ini ada juga satu pengumuman daripada Expo Pelancongan juga, YBEO, tentang rangsang bantuan kepada mereka yang bergiat dalam industri artis dan juga culture dan sebagainya. Mereka ingin memberi sedikit menyampaikan bantuan juga kepada golongan-golongan tersebut. Dari segi kadun batu uban, sehingga sekarang, sejak start awal PKB 18 Mac sehinggalah sekarang dan semalam, kita telah mengagihkan bantuan bakul makanan, grocery items, sebanyak 1,620 keluarga. Kita telah berjaya mengagihkan kepada 1,620 keluarga. Nama-nama ini kita terima daripada wakil-wakil kita daripada MPKK, di bawah kadun batu uban. Kita ada 6 MPKK, maka mereka telah bertunggu lumus, frontliners kita. Saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada MPKK kita, frontliners, JPWK dan juga volunteer yang telah bertunggu lumus membantu kita ketika PKP ini, dan juga ada yang datang sendiri ke pusat khidmat kita, dan kita sentiasa menyalurkan bantuan. Kerana bagi saya senang, saya tidak mahu ada yang tertinggal dari bantuan ini. Mungkin kadang-kala mungkin ada yang kami tidak mendapat maklumat dan sebagainya, tetapi kami juga memohon ketua-ketua komuniti, mereka yang bergiat dalam NGO untuk sama-sama membantu kita untuk menyampaikan maklumat. Jiran-jiran, kalau ada terlihat ada jiran yang bekalan makanan dia terputus, boleh juga sama-sama bantu menyalurkan maklumat kepada pihak kami, maka kami akan turun dan juga membantu sedikit sebanyak. Kita juga terima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat
kita ada lebih kurang telah memberi bantuan bekalan makanan lebih kurang 308 orang di kawasan Batu Uban untuk mereka yang menerima bantuan kebajikan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan selain itu, di Batu Uban saya mempunyai 2 klinik kesihatan. Salah satu adalah klinik kesihatan Sungai Dua dan satu lagi adalah klinik kesihatan Bukit Jambu. Dalam tempoh PKP 2 minggu awal sejak PKP fasa 1, saya dengan mendapat sedikit sumbangan daripada kawan-kawan, daripada rakan-rakan, maka kita dapatlah memberi makanan tengah hari kepada frontliners kita, seramai 125 orang frontliners, kepada staff-staff klinik kesihatan. Kita bagi untuk tempoh PKP fasa pertama. Dan saya juga telah menyumbang 2 buah kanopi, satu di klinik kesihatan Sungai Dua, lagi satu di klinik kesihatan Bukit Jambu, untuk ekstra kerana ramai yang hadir, maka klinik pun dia mempunyai SOP, maka dia kata dia memerlukan kanopi tersebut sebagai keperluan ekstra, keperluan ekstra untuk mereka. Maka saya telah memberi bantuan tersebut sampai ke hari ini. Semalam pun doktor ada mesej saya, dia kata maybe kalau boleh saya nak extend lagi kemah tersebut. Saya kata tak apa, no problem, kita tak ada masalah, you boleh kami akan sentiasa membantu setiap upaya yang ada. Dan semalam kemarin pada hari Khamis, kita juga telah bersama JPWK, Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita dan Kadun Batu Uban, yang diketuai oleh pengurusinya saudari Lika Ling, bersama dengan AJK beliau dan juga panel kesihatan klinik. Kita telah memberi sumbangan kuih raya kepada frontliners ni. Dan yang paling special, kuih raya ini kita dapat daripada sumbangan masyarakat. Kita minta orang ramai untuk membeli ataupun memberi sumbangan untuk kuih raya ni, di mana satu botol tu berharga RM20. Maka kita telah mendapat sumbangan daripada masyarakat setempat, kerana masyarakat ni saya perlu respect mereka lah, kerana mereka sentiasa saling membantu antara satu sama lain. Even for me, my office, selepas kita upload gambar-gambar program-program yang kita pergi turun padang ke kawasan-kawasan dan sebagainya, ramai yang datang berjumpa dengan saya. Mereka ingin turut serta untuk menjadi volunteer sukarelawan, ingin memberi bantuan kewangan, bantuan barangan dan sebagainya. Ramai. I'm really appreciate, respect those contribute for this program. So dengan bantuan yang kita dapat ini, maka kita dapatlah salurkan lebih banyak bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ramai NGO, orang-orang individual, pihak korporat yang datang berjumpa saya. Ada kawan daripada Facebook pun, memang saya tak kenal dia message di Facebook, dia kata saya nak memberi sedikit sumbangan, maka kita juga mengalu-alukan. Dan untuk PKP yang saya jawab, kita akan terus meneruskan program bantuan ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, kerana kita faham walaupun situasi sekarang okey, sebab ramai yang sudah mula bekerja, tetapi namun demikian ramai juga yang terkesan dari segi kerana COVID-19 ni, COVID-19 ni, virus COVID-19, ramai juga yang terkesan, terutamanya golongan seperti pemandu taksi, pemandu e-hailing, mereka-mereka yang terlibat secara langsung dengan industri pelancongan dan sebagainya. Semalam juga saya menyampaikan sedikit sumbangan kewangan kepada Persatuan Pemandu Taksi Terminal Sungai Nibong. Kerana saya faham, walaupun mereka juga telah menerima bantuan daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat dan sebagainya, tetapi itu tidak, mereka memerlukan lagi
bantuan kerana mereka sangat-sangat terjejas kerana sekarang ni kita tahu ramai yang tidak bergerak, tiada turis dan sebagainya, maka ini semua akan memberi kesan. Maka pejabat saya akan sentiasa sentiasa memerhati dan juga mengulurkan bantuan dari semasa ke semasa melalui MPKK kita, melalui NGO dan juga sukarelawan kita. Maka kita akan teruskan program bantuan ini. Kita ke wrap up question yang akhir, okey, iaitu program atau plan cadangan yang akan datang daripada YBA Komeresen yang boleh dibincangkan jika ada. Okay, plan cadangan, yes. Every year kita akan kita akan berbincang panjang lebar tentang plan cadangan yang perlu kita buat untuk tahun ini. Dan saya juga telah menerbitkan laporan prestasi saya sebagai ini adalah laporan prestasi last year, di mana dari tarikh saya dilantik adalah kini apakah kerja-kerja yang telah saya lakukan dari segi pembangunan infrastruktur, dari segi program food bank yang telah saya start program food bank. Kini kita mempunyai lebih kurang 131 orang penerima food bank, dan juga banyak program kita bersama dengan usahawan dan juga aktiviti untuk anak-anak muda. Baru ini saya telah saya telah bawa ke dalam Sidang DUN untuk pembinaan sebuah gelanggang futsal yang pertama di Kadung Batu Uban, dan Kerajaan Negeri dengan bantuan Esko Belia dan Sukan telah meluluskan peruntukan lebih kurang 200,000 untuk membina satu gelanggang futsal bertaraf saiz gelanggang bertaraf international yang pertama di Kadun Batu Uban. Maka ini adalah janji saya dalam manifesto pilihan raya saya, bahawa saya ingin juga membawa ataupun meningkatkan pembangunan sukan di kawasan Batu Uban ini. Dan saya juga banyak memberi penekanan kepada pendidikan. Pendidikan is one of my interest section. Saya sangat minat dengan pendidikan, maka banyak bantuan-bantuan yang kita sediakan, banyak program-program pendidikan yang kita bagi kepada anak-anak muda kita. Kita buat program free tuition. Kita telah minta Pening Science Cluster untuk mengajar anak-anak muda kita untuk tentang sains dan teknologi. Untuk golongan wanita juga, saya banyak fokus kepada golongan wanita supaya menukar gaya hidup mereka, membawa keluar mereka daripada B40 untuk meningkatkan taraf hidup ini. Maka saya berpendapat mereka juga perlu mempunyai skill, sama ada soft skill ataupun hard skill. Maka ini juga adalah satu penekanan. Kita memberi pendedahan kepada golongan wanita, kraft tangan, membuat kraft tangan dengan bahan-bahan kita semula dan sebagainya. So ini adalah program-program yang telah berlangsung. Dan untuk akan datang, saya terutamanya kerana PKP ini telah banyak juga menjejaskan ekonomi masyarakat, maka saya ingin fokus kepada peluang pekerjaan, terutamanya kepada anak-anak muda dan juga mereka yang memerlukan pekerjaan. Maka mungkin selepas ini kita akan adakan sediakan satu platform di mana mereka yang ingin membuat permohonan pekerjaan boleh menggunakan platform tersebut. Dan saya rasa
kita ada juga planning untuk memberi training berkenaan dengan online platform. Kita tahu online platform ini adalah amat penting kerana musim PKP ini ramai yang menggunakan platform online ini untuk menjual ataupun membeli perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Kerana kita pun tahu negara menuju ke industri renovation 4.0, di mana kita selepas ini kita akan banyak memberi keutamaan kepada skill-skill sains dan teknologi. Maka ini adalah satu subjek yang amat penting. Dan seterusnya, setiap masa saya juga membawa isu-isu yang penting, isu-isu tempatan di kawasan ke sidang DUN. Salah satunya adalah berkenaan dengan rumah mampu milik. Kerana kita tahu di Pening ini adalah salah satu keperluan rumah mampu milik ini. Maka untuk makluman saya nak bagi tahu, ambil peluang ini, di kawasan Batu Uban saja kita mempunyai 2,832 unit rumah mampu milik yang sudah siap dibina, dan akan ada 1,200 lagi dalam pembinaan, dan balance lagi 1,396 dalam perancangan. Maka totalnya kita akan mempunyai 5,428 unit rumah mampu milik di kawasan Batu Uban. Kerana ini adalah isu-isu yang penting. Ramai yang datang ke pusat khidmat, mereka ingin beli rumah, golongan muda, golongan belia, dan juga ada juga ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Saya juga sentiasa, saya sangat suka dengan skim yang telah diperkenalkan oleh kerajaan negeri, iaitu skim sewa beli. Skim sewa beli adalah satu skim di mana mereka yang tidak mampu membeli rumah ataupun bank tidak dapat memproses loan mereka kerana pendapatan mereka tidak mencapai kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia, maka mereka ni boleh apply untuk skim sewa beli, di mana mereka akan sewa selama 5 tahun, dan tempoh 5 tahun itu, selepas tempoh 5 tahun itu mereka boleh membeli rumah tersebut. Maka saya telah juga memohon kepada kerajaan negeri kalau boleh kita mengadakan satu projek skim sewa beli di kawasan Batu Uban ni. Maka ini adalah salah satu perancangan saya. Dan selain itu, saya juga mempunyai perancangan supaya kita mempunyai satu kemudahan pasal di kawasan Sungai Dua, pasal awam. Kerana di kawasan Batu Uban ini kita mempunyai private market, tetapi kita juga memerlukan satu pasar awam, di mana pasar awam ini boleh dijadikan juga sebagai dewan serbaguna kepada masyarakat setempat, dan juga kita juga boleh membantu peniaga-peniaga di tepi yang berniaga di tepi jalan ini untuk berpindah ataupun menyediakan satu tempat kepada mereka di dalam pasar awam yang bakal dibina ni. Dan ini adalah salah satu. Dan selain itu, menyelesaikan masalah banjir kilat di kawasan saya. Ada beberapa tempat di kawasan saya yang terlibat secara langsung dengan banjir kilat. Maka saya juga telah baru-baru ini memohon peruntukan daripada kerajaan negeri, dan berita baiknya kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 45 juta dalam rancangan tempatan banjir, dan dijangka akan siap pada tahun 2022. Maka ini adalah cadangan-cadangan ataupun future project yang akan diadakan di kawasan DUN Batu Uban ini. Dan sudah tentu saya juga ingin melihat bahawa Batu Uban ini
dapat menjadi satu hub transformasi teknologi dan juga pendidikan dan sebagainya. Kerana USM terletak di bawah DUN Batu Uban, maka kita perlu menggunakan peluang ini bagaimana kita ingin menjadikan Batu Uban ini adalah tempat di mana rakyat dapat menikmati semua kemudahan-kemudahan dan juga infrastruktur yang bagus dan juga yang holistik. Maka saya sentiasa bekerja sama dengan kerajaan negeri, sentiasa bekerja sama dengan wakil-wakil penduduk, dengan MPKK kita, sering mendapatkan feedback supaya kita dapat membuat satu perancangan yang holistik untuk kawasan DUN Batu Uban ini. Maka itulah sedikit sebanyak info tentang future program. Banyak program yang telah kita buat, seperti yang saya katakan, laporan prestasi ini saya akan terbitkan setiap tahun supaya penduduk ataupun rakyat Batu Uban ini dia dapat melihat ataupun menilai apakah kerja-kerja yang telah kita laksanakan dalam tempoh 5 tahun ini. Kami mengambil kesempatan ini untuk memberitahu, menyampaikan salam terima kasih kita kerana sudi bersama-sama dengan Converse with Visai Studio Live Talk Show episod ketiga. Dan apa yang YB telah sampaikan dalam rancangan ini akan diambil sebagai inspirasi bagi golongan muda dan juga ramai yang sedang menonton dapat mendapatkan informasi-informasi yang apa sedang berlaku daripada bantuan-bantuan yang YB telah beri dan juga program-program yang akan diadakan dan program-program yang telah diadakan. Satu kami ingin memberitahu YB adalah program Converse Visai Studio ini, matlamat utama Converse Visai Studio ini adalah untuk memberi penekanan yang positif kepada semua rakyat, kepada semua yang sedang melihat dan menyertai live ini, kerana pada masa sekarang dengan COVID-19 dan juga apa yang berlaku pada PKP, semua rakyat sedang secara emosi dan juga secara mental mempunyai tekanan. So setiap individu yang kita temu ramah akan memberi inspirasi kepada yang lain. So disebabkan itu setiap episod kita ada individu-individu yang dah berlainan feel dan juga berlainan kaliber supaya rakyat dapat tahu pelbagai informasi mengenai successful people. Yang akhir kata saya juga mengucapkan terima kasih kepada Visai Studio dan juga saudara Vinod Kumar. Beliau seorang artis yang boleh dikatakan sangat bagus di Pulau Pinang di kalangan kaum media. Banyak program event yang beliau lakukan. Saya mengharapkan dan berdoa kepada Tuhan supaya saudara dan juga penglibatan saudara ini akan mencapai satu kemajuan. Kerana ini adalah satu platform yang bagus yang saudara sediakan dan saya rasa kita perlu melebarkan platform ini kepada semua pihak. Kerana saya sangat tersentuh dan berterharu apabila saudara Vinod mengambil inisiatif sendiri untuk membuat satu live talk show dengan beberapa selebriti yang famous sebelum ni. Bukan saya lah, saya tak apa famous. Tapi itu adalah satu perkara yang bagus, memberi pendedahan kerana kita faham peluang itu ada di mana-mana saja. It's only the right time for you to grab. Peluang itu ada di mana-mana saja, sama ada kita mahu mengambil peluang tersebut, sama ada kita berdisiplin, sama ada kita berusaha, itu semua adalah terpulang pada diri kita masing-masing. Tetapi saya berharap
masyarakat dan juga saudara akan sentiasa membuat program-program seperti ini, memberi manfaat kepada golongan-golongan belia. Kerana saya banyak fokus kepada belia kerana saya sendiri daripada belia, dan sebab itu saya sangat seronok apabila melihat golongan belia ni dia sangat kreatif dan kehadapan. Dan untuk itu saya mengambil kesempatan ini sebelum saya akhiri. Ribuan terima kasih kepada semua penyumbang, kepada semua sukarelawan, kepada semua budiman yang telah membantu kami selama ini, kepada staf-staf saya juga, Encik Vega, Encik Patiban, Encik Yogis, Mas Tura, Mr. Chia, kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, sukarelawan dan NGO-NGO yang sentiasa peka dan juga bantu masyarakat ini. Maka saya sebagai ambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, dan saya berharap kita akan sentiasa bekerjasama pada masa yang akan datang. Terima kasih. Okey YB, terima kasih. Okey, saya akan exitkan YB daripada platform, and then kita ada beberapa perkara yang kita nak shout out sebelum mengakhiri rancangan pada hari ini. So YB akan exit daripada platform, and then sila tune in pada Facebook. Okey. Okey YB. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada YB Kumarisan sekali lagi bagi beliau memberi satu inspirasi yang memang teliti dan juga memang suatu yang boleh diambil sebagai inspirasi daripada journey of life beliau. Sebagaimana beliau kata, beliau juga seorang yang young and energetic person. So kita mengambil inspirasi daripada semua yang YBA Kumarisan telah menyatakan. Dengan ini kami mengambil peluang untuk memberitahu bahawa jika ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa yang ingin anda tahu mengenai bantuan-bantuan yang diberi daripada Pusat Hikmat Adron Batu Uban ataupun apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi mengenai rancangan-rancangan yang dilakukan oleh YBA Kumarisan dan Pusat Hikmat Adron Batu Uban, anda boleh pergi ke Pusat Hikmat Batu Uban bukan hari ini ya, disebabkan cuti hari raya. Pusat Hikmat Adron Batu Uban akan dibuka pada minggu hadapan. Episod pertama yang kita lakukan dengan artis termasyhur Malaysia Rabbit Mac, dan juga episod kedua dengan tetamu undangan kita Encik Azmi Hussein, seorang caricature artist dan juga artis komik yang profesional, dan journey of life beliau juga adalah satu yang memberi inspirasi yang hebat. So kedua-dua program ini kita telah pun edit dengan sedikit kreativiti dan kita telah pun uploadkan kedua-dua episod ini di YouTube channel kami, iaitu V-Size Studio. Sama juga. So anda boleh pergi ke YouTube dan search V-Size Studio. VEESAI Studio. Dan anda boleh lihat kedua-dua rancangan tersebut. Shout-out yang pertama adalah mengenai skim PK 2.0 yang mana YB Kumarisan bagi tahu tadi. Okey, skim PK 2.0 ini saya akan bacakan artikel ini. Bio mengatakan bahawa skim PK 2.0 offers financial assistance to Penang Arts and Culture Business Operator. So siapa-siapa yang ada bisnes bersarankan kepada Penang Arts and Culture, anda boleh pergi ke website ini, iaitu website kepada PDC, iaitu http://www.pdc.gov.my, dan anda boleh register untuk application bagi skim PK 2.0.
Okey. Dan application ini perlu dibuat sebelum Jun 12. Okay. So Jun 12, June 12, this application will be closed. So sebelum Jun 12, anda ambil peluang ini bagi yang sedang lakukan bagi yang sedang membuat business operation yang menyarankan kepada Penang Arts dan Culture. Okay, shout out kedua adalah seperti mana beritahu tadi, episod pertama dan episod kedua kita telah pun uploadkan kepada YouTube. So jangan ketinggalan untuk saksikan rancangan kami iaitu Converse with Visa Studio episod pertama dan episod kedua di YouTube. Memang different sedikit daripada apa yang kita saksikan pada live. Kami ingin mengumumkan guest pada episod keempat. Ya, episod keempat kita akan diadakan minggu hadapan. Ya, kita akan adakan episod keempat kita pada minggu hadapan. Of honor for the fourth episode would be Mr. Nicholas Ong. Ya, Nicholas Ong yang mana ramai di Penang ketahui beliau daripada nama Nick Nasty, MC Nick Nasty. Okay, Nicholas Ong, beliau adalah seorang professional MC dan juga voice talent, dan beliau juga pada masa sekarang dengan PKP beliau telah menceburi bidang MC beliau ke platform online. So kita akan berbincang tentang bagaimana boleh mengambil bidang MCing ini kepada online platform, dan juga kita akan bincang tentang entrepreneurship. So program tersebut akan diadakan pada 28 Mei minggu hadapan, episod keempat, di mana episod keempat ini akan diadakan dalam bahasa Inggeris. Okay, so hingga kita bertemu lagi di rancangan seterusnya iaitu dalam episod keempat bersama-sama dengan tetamu kita Nicholas Ong. Saya host anda Vinod Kumar, MC Vinod Kumar, mengambil diri daripada rancangan.